Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam arena forum santai edisi hari Jumaat Bumi Barakah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan mengupas sedikit topik yang agak menjadi isu dalam persoalan akidah, iaitu orang mukmin melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama, Saudara Muhammad Amir Nazmi bin Nurdin, selaku panel yang pertama. Panel yang kedua, Saudara Muhammad Hakim Daniel bin Samion. Manakala panel yang ketiga, Saudara Muhammad Hisham. Dan yang terakhir, panel keempat, Saudara Muhammad Haikal Azim bin Hamidun. Manakala saya selaku moderator anda pada pagi ini. Jadi, untuk sedikitlah pengenalan berkaitan orang mukmin melihat Allah di akhirat ini, untuk forum kali ini kita akan melihat pandangan-pandangan dari beberapa golongan seperti Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah. Dengan untuk lebih detailnya lagi, mungkin saya akan serahkan kepada ahli panel lah sebentar tadi, sekejap lagi. Jadi untuk soalan yang akan ditujukan kepada panel yang pertama, Saudara Muhammad Amir Nazmi, boleh tak saudara berikan pengenalan ringkas termasuk dengan definisi itu berkaitan ru'yatullah fil akhirah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, saya akan fokuskan kepada ru'yah itu sendiri. Baik, ru'yah dari sudut bahasa, menurut Ibn Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, menyebut bahawa ru'yah boleh merujuk kepada melihat dengan mata atau dengan mata hati. Makna ru'yah dari segi istilah terbahagi kepada 4, iaitu menurut golongan-golongan tertentu, iaitu yang pertama golongan Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dicapai atau dilihat makhluknya dengan menggunakan perantaraan panca indera mata di dunia dan di akhirat. Itu pendapat Mu'tazilah. Yang kedua, pendapat Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahawa ru'yah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dilihat oleh makhluk dengan menggunakan perantaraan mata kasar. Bagaimanapun, mereka menyatakan Allah hanya tidak boleh dilihat dengan mata di dunia sahaja, tetapi Dia, yakni Allah, boleh dilihat di akhirat. Pendapat ketiga dari golongan Maturidiyah, dari aliran Maturidiyah, tokoh aliran Maturidi iaitu Al-Bazdawi di dalam kitabnya Usuluddin berpendapat bahawa Allah Subhanahu Taala boleh dilihat walaupun dia tidak mempunyai bentuk dan tidak pula mengisi ruang. Dan pendapat terakhir dari aliran Salafiyah, mereka sependapat dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini. Mereka menambah bahawa orang-orang mukmin boleh melihat Allah, tetapi sebaliknya pula bagi orang kafir, kerana Allah Subhanahu Taala dikatakan terlindung, iaitu mahjub daripada pandangan mereka. Wallahu alam, itu sekian sahaja dari saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Amir Nazmi atas perkongsian berkaitan definisi ru'yatullah itu sendiri. Kita dapat lihat tadi ada pandangan definisi daripada golongan Maturidi, Salafi, Asy'ariyah dan sebagainya. Jadi untuk kita nak spesifikkan lagi berkaitan sebab kita ni kan ahli sunnah wal jamaah, untuk kita nak tahu mendalam sikit pandangan berkaitan ru'yatullah fil akhirah dari sudut ahli sunnah wal jamaah ini, eloklah kita tanya kepada panel kita yang kedua. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator yang kacak, saudara Mukhlis. Yang saya kasihi panel 1, panel 2, panel 3 dan panel 4. Berbalik pada soalan berkenaan dengan orang mukmin melihat Allah di hari akhirat menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah harus dan boleh melihat Allah SWT di hari akhirat, dan mereka bersepakat dan berhujah berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' sahabat. Jadi antaranya dalil daripada Al-Quran daripada surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari tersebut, pada hari kiamat, berseri-seri melihat Tuhan Azza wa Jalla. Yang mana ayat ini menurut tafsirannya sangat jelas bahawa petunjuk mengenai melihat Allah. Dan bukan itu sahaja, di antaranya dalil berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS dalam surah Al-A'raf, yang mana Musa AS meminta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mentajalikan zatnya kepada bukit. Lalu Nabi Musa AS telah diminta untuk melihat bukit, lalu bukit itu telah hancur dan juga Nabi Musa AS pingsan. Jadi poin di sini yang saya ingin katakan bahawa melihat Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang tidak mustahil. Sekiranya mustahil, Nabi Musa tidak akan meminta kepada Allah untuk melihatnya, kerana Nabi ini tahu perkara yang mustahil ke atas Allah Subhanahu Taala. Jadi permintaan Nabi Musa AS ini menunjukkan melihat Allah itu adalah harus. Seterusnya dalil daripada surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, yang mana bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Yang mana dalil ini mereka itu berbalik kepada orang-orang kafir, yang mana Allah SWT telah memberi balasan atas perbuatan jahat orang kafir dengan memberi halangan daripada mendapat rahmat dan juga melihat Allah. Jadi ini tidak termasuk golongan bagi orang mukmin. Seterusnya pada dalil pada sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa melihat Allah SWT ini seperti melihat bulan yang tidak dilindungi oleh awan. Jadi maksudnya di sini bukanlah sama kita melihat Allah sama dengan melihat bulan, tetapi ini hanyalah perumpamaan. Jadi melihat Allah SWT ini perkara yang tidak mustahil dan juga boleh. Jadi cukuplah kita bahaskan di sini sahaja berkaitan dengan cara untuk lihat Allah ini, tidaklah perlu kita tahu secara mendalam. Jadi setakat itu saja daripada saya, berbalik kepada moderator. Terima kasih Saudara Hakim Daniel atas perkongsian berkaitan pandangan ru'yatullah dari sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Saya kira agak lengkap di situ. Kita ada dalil yang dikemukakan, ada hadis, ada perkongsian cerita berkaitan Nabi Musa, dan kita dapat tahu hukumnya harus, tapi tidaklah perlu untuk kita cukuplah sekadar kita tahu saja bahawa boleh, tidak perlu kita nak persoalkan bagaimana dan caranya sebagainya. Okey, itu untuk ahli sunnah wal jamaah. Untuk pandangan yang sebaliknya pula, kita nak tahu berkaitan pandangan ru'yatullah fil akhirah dari pandangan Mu'tazilah pula. Untuk itu, saya persilakan panel kita yang ketiga, Saudara Muhammad Hisham Sukandar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muklis atas soalan yang diberikan. Umum kita mengetahui bahawa Mu'tazilah mengatakan bahawa orang mukmin tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Jadi saya akan memberikan dua aspek penghujahan Mu'tazilah dalam membuktikan hal ini, iaitu pertama daripada segi dalil naqli. Mereka berpegang dengan dalil surah Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang membawa maksud dia tidak dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Mazhab Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dilihat melalui dalil ini, disebabkan kerana Allah SWT sendiri yang menafikan bahawa dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Hal ini juga menafikan iaitu al-idrak dapat dicapai, turut bermaksud dengan menafikan
menafikan nampak dan kelihatan. Ahli sunnah pula menjawab syubhat ini dengan mengatakan bahawa al-idrak itu yang bermaksud mencapai dengan maksud meliputi. Dan ahli sunnah juga berpendapat pada ayat tersebut bahawa melihat di dalam ayat yang tadi surah An-An'am ayat 103 tidak bermakna meliputi. Bahkan ia adalah melihat yang tertentu, tidaklah meliputi. Jadi saya teruskan dengan aspek penghujahan dalil akli pula. Mazhab Mu'tazilah mengatakan bahawa dalam syarat untuk ru'yah ataupun melihat memerlukan 4 syarat. Yang pertama, objek yang dilihat mestilah berada pada tempat dan arah tertentu. Objek yang dilihat menghadap orang melihat, mempunyai jarak tertentu antara objek yang dilihat dengan orang yang melihat, tak terlalu jauh, tak terlalu dekat, dan ketersampaian cahaya pada orang yang melihat. Maka ru'yah ini mustahil di sisi Allah SWT kerana syarat itu hanyalah untuk makhluk. Bahkan mereka berpendapat bahawa Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Namun begitu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, salah satunya Imam An-Nasafi, mengatakan bahawa Allah SWT dilihat tidak pada tempat, tidak pada arah secara berdepan, tidak dengan ketersampaian cahaya, tidak dengan jarak tertentu antara orang yang melihat dengan Allah SWT itu sendiri. Tambah pula, kias yang digunakan Mu'tazilah itu tidak sesuai dengan menggunakan kias makhluk terhadap sesuatu yang gaib, dan ia menyanggahi kaedah umum dalam penggunaan kias. Jadi itu saya daripada saya. Wallahu alam, balik kepada moderator. Terima kasih saudara panel kita yang ketiga, saudara Muhammad Isham. Kita dapat lihat sendiri, tengok, kita dengar dah tahu dah. Untuk yang para Mu'tazilah ni, dia bukan saja ada dalil, tapi sebagai pengukuhnya dia menggunakan dalil akli, dalil akal dalam mengukuhkan hujah mereka. Jadi saya kira saya tidak nak komen lah lebih sebab kita nak terus pada panel keempat. Mungkin panel keempat boleh rangkumkan sekali berkaitan ahli sunnah, Mu'tazilah dan juga definisi ru'yatullah itu sendiri, jadikan dia satu rumusan. Silakan saudara Muhammad Haikal Azim bin Hamidun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh 3 panel sebelum ini, dari sudut ru'yatullah itu, dari sudut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, kita dapat lihat bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah ini, pertelingkahan ataupun perselisihan pendapat antara mereka ni sering berlaku, khusus dalam isu-isu berkaitan akidah. Perkara ini bukanlah satu perkara yang janggal dan perkara yang ganjil bagi sesiapa yang menuntut ilmu yang khusus berkaitan ilmu akidah. Dalam isu melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri, dilihat Ahli Sunnah wal Jamaah datang dengan hujah yang konkret dan kukuh dalam mengisbatkan pendapat mereka bahawa kebolehlighatan seseorang mukmin terhadap Allah di hari akhirat kelak. Pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah ini disokong oleh dalil-dalil syarak, iaitu daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang jelas sama sekali tidak dapat dinafikan kesahihannya. Sedangkan puak Mu'tazilah pula, mereka juga datang dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, tetapi penghujahan yang mereka lakukan terhadap isu melihat Allah Ta'ala di akhirat ini dilihat lemah dan dapat dipatahkan ataupun dibidas oleh hujah-hujah yang lebih bijaksana daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain itu, mereka juga datang dengan hujah sokongan, iaitu menggunakan qawaid aqliyah dunyawiyah. Perkara ini ataupun kaedah ini dilihat tidak relevan kerana isu ini berkaitan di hari akhirat kelak, sedangkan kaedah yang digunakan adalah kaedah akal bersifat dunia. Jadi perkara tersebut dilihat tidak kompeten ataupun tidak relevan untuk dijadikan hujah. Jadi justru apabila kita sudah mendalami dan meneliti tentang isu melihat Allah Ta'ala di akhirat ini, kita sebagai orang Islam yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah perlulah meyakini bahawa kita sebagai seorang Muslim dan mukmin boleh ataupun harus untuk melihat Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Jadi saya menyeru bahawa kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadah dan amal soleh agar kita sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita hendaklah selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita juga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang bertuah, orang-orang yang akan diberi keistimewaan dan kelebihan luar biasa di hari akhirat kelak untuk melihat
Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Haikal Azim. Saya kira cukup padat lah berkaitan rumusan atau rangkuman kita, tajuk kita pada pagi ini. Tak perlulah lagi saya memanjangkannya. InsyaAllah saya kira itu saja. Saya buka untuk ada ahli-ahli panel nak tambah apa-apa ke? Kalau tak ada, kita akhiri saja. Okey, tak ada. InsyaAllah sampai bertemu di lain hari. Akhir kata, kukuhkan akidah, ikuti ahli sunnah wal jamaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.